Salam sejahtera, anda bersama saya Cynthia Eng, tumpuan Awani 7.45 malam ini. PKPD di Simpang Renggam tamat esok. Polis siasat isu Rohingya. Kumpulan pertama pelajar IPT pulang bermula malam ini. Sebanyak 95 lagi kes pulih daripada COVID-19 dilaporkan hari ini dan dibenarkan keluar hospital. Ia menjadikan jumlah kumulatif kes pulih sepenuhnya dan telah discharge sebanyak 3,957 kes. Pada masa sama, 40 kes baharu COVID-19 turut dilaporkan setakat hari ini. Sehingga 27 April 2020 jam 12.30 hari, terdapat 40 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,820 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,764 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Sehingga kini, seramai 37 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 17 kes memerlukan bantuan pernafasan. Malaysia mencatatkan pertambahan 1 kes kematian melibatkan COVID-19 hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ia menjadikan jumlah kumulatif kes kematian di negara ini sebanyak 99 kes atau 1.7% daripada jumlah kes. Kes kematian ke-99 iaitu kes 4,087 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 78 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan strok. Beliau telah dirawat di Hospital Encik Besar Hajar Kalsum, Johor pada 7 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 27 April 2020 jam 4.31 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baharu Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Johor akan ditamatkan esok. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan itu merangkumi semua sekatan yang dikenakan terhadap penduduk di kawasan berkenaan. Kata beliau, apabila PKPD itu tamat, nanti penduduk di 2 kampung berkenaan akan menjalani kehidupan sebagaimana di bawah PKP lain. Seperti kita tahu, beberapa kawasan masih lagi di bawah PKPD, PKP yang diperketatkan ataupun EMCO. Oleh itu, saya ingin memaklumkan bahawa PKPD di Kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baharu Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Keluang, Johor akan ditamatkan pada hari esok 28 hari bulan April 2020. Maknanya segala sekatan lockdown dan sebagainya telah akan ditarik balik di PKPD Simpang Renggam. Manakala di PKPD Sengalui, Hulu Langat, Selangor yang melibatkan pusat tahfiz dan sebuah rumah disambung 1 minggu lagi sehingga 5 Mei 2020 iaitu hari Isnin depan. PKPD Simpang Renggam dikuatkuasakan pada 27 Mac lalu selepas 61 penduduk di 2 kawasan itu dikesan positif COVID-19. Ia melibatkan lebih 3,570 penduduk tempatan daripada 700 keluarga di 2 kampung terbabit. Pada sidang media sama, Ismail Sabri menjelaskan PKPD di Sungai Lui, Hulu Langat, Selangor yang melibatkan pusat tahfiz dan sebuah rumah dilanjutkan tempoh 1 minggu lagi sehingga 5 Mei depan.
Sementara itu, Kementerian Kesihatan akan terus memantau kawasan Simpang Renggam walaupun Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baru Ibrahim Majid akan ditamatkan esok. For the EMCO area, for example, in Simpang Renggam, so it's going to be completed by tomorrow on 28. But more importantly, that is EMCO, and we will continue to monitor from time to time that area. So that is part of our monitoring system in place under Pejabat Kesihatan Daerah. Perintah Kawalan Pergerakan setakat semalam 26 April, PDRM bersama Angkatan Tentera Malaysia telah mengadakan 829 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 377,623 kenderaan. Sebanyak 35,346 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dan sebanyak 6,131 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. Dalam pada itu, PDRM telah menahan 606 individu yang mengingkari PKP di sekatan jalan raya dan rondaan. Jumlah yang direman setakat ini adalah seramai 556 individu dan dijamin pula seramai 50 individu. Manakala jumlah tangkapan kumulatif ingkar PKP dari 18 Mac sehingga 26 April adalah sebanyak 20,617 individu. Dalam pada itu, sebanyak 1,128 pelajar IPTA dan IPTS akan mula bergerak pulang ke kampung halaman masing-masing bermula malam ini. Sebanyak 863 pelajar akan dihantar pulang dari zon tengah ke zon utara malam ini dan seramai 265 pelajar akan dihantar pulang dari zon utara ke zon tengah pada malam esok. Proses penghantaran pulang akan melibatkan 9 universiti dan 49 bas ke 17 destinasi. Bas tersebut akan disanitasi sama ada sebelum ke utara dan juga sebelum bas bergerak ke kawasan zon tengah. Proses penghantaran pulang malam ini akan melibatkan 9 universiti dan 49 bas ke 17 destinasi. Jadi bukan saja bas yang akan disanitasi tetapi bagasi pelajar juga akan disanitasi sebelum mereka berlepas. Walaupun kita percaya ada pelajar-pelajar yang keluarga mereka tidak mempunyai kenderaan untuk mengambil mereka. Jadi seperti yang saya sebutkan, barisan hadapan di daerah ataupun frontliners di daerah akan menghantar mereka ke rumah masing-masing. Jadi bas akan dijangka tiba di zon utara tersebut. Kalau bertolak malam ni dijangka tiba pukul 9 pagi besok. Sementara itu, proses penghantaran pulang pelajar menaiki pesawat ke Sarawak dan Sabah termasuk 3 zon utara, tengah dan selatan akan bermula 1 Mei ini. Menurut Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, penghantaran pulang pelajar menggunakan perkhidmatan penerbangan yang telah dijadualkan. Penghantaran pulang pelajar ke Sarawak dan Sabah akan bermula pada 1 Mei 2020 dan mereka akan diterbangkan dari 4 lapangan terbang, iaitu bagi pelajar yang berada di Terengganu dan Kelantan akan diterbangkan dari lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu, manakala bagi pelajar yang berada di zon tengah termasuk Pahang akan diterbangkan dari lapangan terbang antarabangsa KLIA. Bagi zon utara, mereka akan diterbangkan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang dan di zon selatan dari lapangan terbang antarabangsa Senai.
Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, polis sedang menyiasat penularan pelbagai video, rakaman audio dan berita di media sosial membabitkan pelarian Rohingya sehingga menimbulkan kemarahan rakyat negara ini. Kata Menteri Kanan Keselamatan, isu berkaitan pelarian Rohingya di negara ini menjadi besar sejak akhir-akhir ini amat menghairankan. Saya pun hairan. Kedatangan Rohingya ke negara kita bukan baru semalam, tetapi telah pun bertahun-tahun sebelum ini. Dan sebelum ini tidak timbul pun isu yang berkaitan dengan Rohingya ini. Ya, kerana kedatangan mereka ketika itu mendapat simpati daripada kita kerana kita dengar bahawa mereka dibunuh dengan kejam, dibakar hidup-hidup dan sebagainya. Semua berita-berita itu menyebabkan kita sebagai sebuah negara menerima mereka waktu itu, yes, dan tidak ada isu pun. Tetapi akhir-akhir ini, sewaktu PKP, tiba-tiba isu ini menjadi besar. Dan ini juga menghairankan pihak berkuasa, pihak polis terutamanya, kerana akhir-akhir ini terlalu banyak berita-berita melalui media sosial, video dan sebagainya yang dikeluarkan, yang menimbulkan kemarahan rakyat kepada mereka. Jadi pihak polis sedang menyiasat perkara ini. Awani 7.45 berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Anda bersama saya, Cynthia Eng, tumpuan Awani 7.45 malam ini. 40 kes baru, 90 kes pulih daripada COVID-19. Pelajar IPT disaring sebelum dibenarkan pulang. Aplikasi kesan kontak rapat COVID-19 dilancarkan. Baik, berikut merupakan perkembangan terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga jam 12.30 hari. Jumlah kes positif di seluruh negara adalah sebanyak 5,820 kes. Daripada jumlah itu, sebanyak 40 kes baru dicatatkan. Setelah kes kumulatif ditolak dengan kes discharge dan kematian, jumlah kes yang aktif dengan keboleh jangkitan adalah sejumlah 1,764 kes. Dan sehingga jam 12.30 hari ini, satu kematian direkodkan melibatkan kes ke-4,087. Dalam pada itu, seramai 37 pesakit positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan daripada jumlah tersebut, 17 kes memerlukan bantuan pernafasan. Manakala 95 kes lagi telah pulih dan dibenarkan discharge hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes pulih dan discharge ialah 3,957 kes. Kementerian Kesihatan telah menetapkan satu garis panduan aspek kesihatan terhadap pelajar institusi pengajian tinggi IPT yang akan pulang ke kampung halaman secara berperingkat bermula hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan pusat kesihatan universiti masing-masing akan melakukan saringan terhadap pelajar sebelum memulakan perjalanan. Hasil kerjasama dan perbincangan di antara pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Kesihatan Malaysia, satu garis panduan telah dibangunkan di mana ianya merangkumi aspek kesihatan bagi pelajar-pelajar yang ingin pulang ke kampung halaman. Pusat Kesihatan Universiti masing-masing akan membuat saringan bagi pelajar-pelajar sebelum dibenarkan meneruskan perjalanan. Sepanjang perjalanan pulang ke kampung halaman, pelajar-pelajar dinasihatkan supaya sentiasa mengikut langkah-langkah pencegahan seperti berikut, iaitu mengamalkan jarak sosial selamat sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dengan kerap membasuh tangan dengan air dan sabun ataupun dengan sanitizer dan menggalakkan pemakaian penutup mulut dan hidung di sepanjang perjalanan.
Gara-gara berkumpul dan mahu menggunting rambut, 13 lelaki termasuk pemilik kedai gunting rambut di Jalan Bengkuang, Butterworth ditahan polis kerana ingkar perintah kawalan pergerakan. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Assistant Commissioner Nur Zaini Muhammad Noor berkata, dalam serbuan jam 3.15 petang itu, kesemua lelaki warga tempatan berusia antara 17 hingga 24 tahun ditahan selepas gagal memberikan alasan munasabah. Menurut Nur Zaini, siasatan awal mendapati pemilik kedai gunting itu menjalankan aktiviti menggunting rambut secara tertutup selepas kerajaan tidak membenarkan premis gunting rambut beroperasi. Ketika serbuan, semua pelanggan berada di dalam kedai menunggu giliran untuk menggunting rambut. Di dalam serbuan tersebut kita telah menahan 13 orang. Jadi Syaki berhimpun tanpa alasan. Dan daripada siasatan awal kita dapati mereka ni datang untuk bergunting rambut secara tertutup, di mana kita dipahamkan bahawa tuan punya kedai ini telah membuka perniagaan secara tertutup dan membenarkan pelanggan-pelanggan masuk ke dalam untuk gunting. Kerajaan sebelum ini memutuskan kedai gunting rambut salon kecantikan di seluruh negara tidak dibenarkan beroperasi sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Rayuan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak permohonannya untuk mencabar 2 akta berhubung penerimaan bukti dokumen akan didengar di Mahkamah Rayuan pada 7 Julai. Peguam Hisham Tepotek yang mewakili Ahmad Zahid berkata, prosiding berkenaan yang sepatutnya didengar pada Isnin dijadualkan semula ke tarikh baru. 18 November lalu, Mahkamah Tinggi Putrajaya menolak permohonan bekas timbalan Perdana Menteri itu untuk mencabar dari segi perlembagaan Seksyen 41A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan Seksyen 71 Akta Pencegahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Hakim Colin Lawrence Sukwera dalam keputusannya berkata, permohonan Ahmad Zahid itu pramatang memandangkan perbicaraan belum bermula. Hakim membuat keputusan itu selepas membenarkan bantahan awal yang dikemukakan pendakwaan serta menolak permohonan Ahmad Zahid dengan menyatakan persoalan berhubung bukti dokumen boleh dibangkitkan oleh pihak pembelaan semasa perbicaraan. Ahmad Zahid menghadapi 47 pertuduhan, 12 daripadanya adalah pecah amanah, 8 untuk rasuah dan 27 untuk pengubahan wang haram yang membabitkan puluhan juta ringgit milik Yayasan Akal Budi. Perbicaraan kes berkenaan di Mahkamah Tinggi kini masih di peringkat pendakwaan dengan 43 saksi telah memberi keterangan. Seorang lelaki tempatan yang dipercayai dalang sindiket penyeludupan dadah berjaya dicekuk bersama 2 anaknya berusia 17 dan 18 tahun dalam serbuan di sekitar Bukit Aping, Kota Tinggi Johor pada pagi Jumaat lalu. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Piche berkata, dalang yang dikenali dengan panggilan Dato' Ajim itu merupakan individu berpengaruh dalam kalangan penduduk Felda di Kota Tinggi. Katanya ketika serbuan dilakukan, polis menemui dadah jenis syabu, heroin dan pil yaba yang dipercayai untuk edaran di sekitar Johor dan negara jiran. Suspek utama dalam sindiket dadah ini adalah merupakan seorang lelaki tempatan yang dikenali sebagai Dato' Ajim yang berpengaruh di kalangan masyarakat Felda di sini. Suspek juga dipercayai bertindak sebagai dalang utama sindiket penyeludupan dadah syabu ke negara jiran Indonesia. Hasil semakan mati sajak ini mempunyai pelbagai rekod jenayah lampau melibatkan jenayah dan juga dadah. Ayub berkata pada Khamis, polis turut berjaya menahan 6 lagi ahli sindiket warga tempatan melibatkan 3 lelaki dan 3 perempuan di sekitar daerah Kota Tinggi. Jumlah keseluruhan nilai dadah yang dirampas dan harta yang disita bagi kedua-dua operasi sebanyak RM475,229. Kesemua suspek kini direman sehingga 1 Mei bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 29B Akta Dadah Berbahaya. PDRM tampil memberi pesanan khidmat masyarakat.
Hati siapa yang tidak gundah berjauhan dengan keluarga, lebih-lebih lagi tak kala dunia berdepan dengan pandemik COVID-19. Juruteknik simulator di sebuah syarikat penyelenggaraan pesawat Adli Ghazali mengakui Ramadan tahun ini berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini juga merupakan Ramadan pertamanya yang disambut jauh dari keluarga. Adli akui kecewa apabila impian berpuasa bersama-sama isteri dan anak-anak di Al Ain Abu Dhabi lenyap akibat pandemik COVID-19. Saya berhijrah ke Al Ain Abu Dhabi pada tahun lepas dan pada bulan Mac lalu saya pulang ke Malaysia untuk mengambil syah anak terbawa ke sini. Dan ketika di Malaysia, PKP dilaksanakan, saya terpaksa mendapat cuti dan menemukan segala rancangan. Pulang bersendirian dalam flight agak menyedihkan. Saya tahu saya mengecewakan isteri, ada anak dan keluarga. Kerana masih diluangkan masa mereka agak pendek, memang tak puas. Dan kebetulan juga pada hari esoknya kami sepatutnya menyambut birthday yang pertama anak saya, Ammar Sofia, dan sangat sedih berkat bersama dia. Berhijrah ke bumi Al Ain sejak Ogos tahun lalu, Adli diperlukan untuk bertugas di sana atas kapasiti sistem kontrak terbuka. Bagaimanapun, anak kelahiran Sepang, Selangor itu tidak merancang untuk menetap lama di Abu Dhabi kerana menyifatkan satu kerugian tidak melihat anak-anak membesar di depan mata. Dalam situasi semasa dunia, Adli mungkin terpaksa melalui kekecewaan buat kali kedua apabila perancangan untuk pulang ke Malaysia seminggu sebelum Aidilfitri masih lagi kabur dan samar. Britain harus teruskan perintah kawalan. Jumlah kes positif COVID-19 di Indonesia kini melepasi 9,000 kes dengan jumlah kematian meningkat kepada 785 orang. Jurucakap pemerintah Indonesia berkenaan COVID-19, Ahmad Yuryanto berkata, 214 kes positif baru dicatatkan dalam tempoh 24 jam, menjadikan kes positif kini berjumlah 9,096 kes. 22 lagi kematian turut direkodkan dari jam 12.30 hari Ahad sehingga 12.30 hari Isnin. Ahmad Yuryanto berkata dalam tempoh 24 jam itu juga 44 pesakit sembuh menjadikan jumlah pesakit yang sembuh setakat ini berjumlah 1,151 orang. Beliau berkata demikian dalam sidang media hariannya yang disiarkan di YouTube rasmi Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia hari ini. Kerajaan Australia berpuas hati selepas lebih 1 juta rakyatnya memuat turun aplikasi bagi membantu mengesan jangkitan COVID-19 yang diyakini lebih pantas. Dalam masa 12 jam sahaja, kira-kira 1.13 juta daripada 26 juta rakyat Australia telah memuat turun aplikasi yang dinamakan COVID Safe sejak dilancarkan pada Ahad. Ketua Pegawai Kesihatan Damien Murphy pada Isnin memberitahu pihaknya sangat teruja melihat aplikasi tersebut mendapat sambutan baik. Dengan COVID Safe, individu yang disahkan positif boleh mengenal pasti pengguna lain yang telah melakukan kontak rapat dalam tempoh 15 minit atau melebihi 3 minggu sebelumnya. Bagaimanapun, kerajaan berhasrat mempercepatkan proses perundangan melalui Parlimen bagi melarang penggunaan data peribadi yang dikumpulkan untuk tujuan selain daripada mengesan individu berkemungkinan mempunyai gejala virus. Pada masa sama, pihak kerajaan berharap aplikasi itu membantu mengekang penularan COVID-19 sekaligus membolehkan Australia membuka semula aktiviti ekonomi dengan selamat. Negara itu kini mencatatkan 6,720 kes COVID-19 dengan 83 kematian. Britain telah mencapai risiko paling maksimum dalam berdepan COVID-19. Perdana Menteri Boris Johnson menegaskan kemungkinan gelombang kedua bakal melanda negara itu sekiranya tindakan lanjut tidak diambil. We are now beginning to turn the tide. If this virus were a physical assailant, an unexpected and invisible mugger, which I can tell you from personal experience it is, then this is the moment when we have begun together to wrestle it to the floor. And so it follows that this is the moment of opportunity. This is the moment when we can press home
our advantage. Beliau berkata demikian di luar 10 Downing Street pada hari pertama bertugas selepas 3 minggu cuti sakit dijangkiti virus berkenaan. Pihaknya kini sedang dalam tekanan yang kuat untuk menetapkan pelan lockdown yang memberi kesan besar kepada rutin harian sejak 23 Mac lalu. Lockdown di Britain dijangka berlanjutan sehingga 7 Mei ini. Johnson pada masa sama meminta semua pihak bersabar dan bersama berjuang memerangi COVID-19. Perdana Menteri Britain itu berada 1 minggu di hospital dan 2 minggu lagi di kediaman rasminya. Jika sebelum ini, rakyat Palestin di tebing barat akan beratur untuk mendapatkan juadah berbuka puasa, lain pula kisahnya tahun ini susulan penularan COVID-19. Bagi memastikan golongan tidak berkemampuan terus diberikan makanan untuk berbuka puasa, pasukan sukarelawan AIDA menghantar makanan di kediaman penduduk yang memerlukan. Menurut Ketua Pasukan Sukarelawan tersebut, Said Al-Aziz, kaedah itu dilakukan bagi memastikan orang awam tidak berkumpul bagi mengekang penularan COVID-19. الشعبية ومؤسسات المخيم بإنشاء تكية عايدة لمساعدة أهلنا في المخيم على وتزويدهم بوجبات رمضانية في خلال هذا الشهر الفضيل، وخاصة احنا نعيش كمان في هذه الظروف في أزمة وباء كورونا. Sekurang-kurangnya 300 rakyat tempatan akan menerima bekalan makanan ini setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Sejak 5 Mac lalu, tebing barat dikenakan perintah lockdown dan orang ramai digesa untuk duduk di rumah. Perjalanan antara negeri juga dihentikan. Setakat ini, tebing barat merekodkan kira-kira 500 kes positif COVID-19 dengan 2 kematian. Sekian Awani 7.45. Jarak akan menguatkan kita untuk esok yang lebih bermakna. Kukuhkan jalinan, indahkan senyuman. Salam Ramadan Abu Barak. Saya Sinja Eng. Salam hormat.